perempuan Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Apa nama lelaki Leonardo DiCaprio. kan, yang profesor tu, yang Profesor? millionaire tu. Oh, ya. Ready One Player tu. Dia di mana Dia Ready berlakon One Player. Oh, Mark Rylance. Dia Chris Evans dia apa? Chris Evans dia cameo. Oh, cameo Kan dia cameo kan. Jadi saya cameo lah. Dia minum kopi kan. Timothy Chalamet ni yang dia jadi Ke itu Spiderman? ni. dia ni. Dia minum teh kat kafe tu kan. Jonah Hill ni Itu kan realistik Yelah American tu Captain America kan. Ha, Ha. bukan dalam Spiderman ke dia minum kopi tu. Kita badu. Ya, dengan Spiderman. Don't Look Up. Okay. Apa kau nak cerita? Entah. Dia macam step forward lah sebenarnya cerita dia. Flow lah. Dia Okay. oh terus macam tu. Okay. Oh dia tengah akam Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Intermezzo. Kali ini kita review filem Don't Look Up. Adam McKay. Filem yang ditunggu-tunggu 2021. Tapi banyak bad review di Hollywood. Filem yang dibenci di Hollywood tapi aku suka. Dibenci di tanah air. Bisa dengar lagu. Aku pun suka filem tu, tapi biasalah Mak Saleh ni dorang pelik sikit. Cerita best banyak yang dorang bagi bad review. Kan? So, Satira mungkin bagi dia orang pegang dengan satira tu kot. mungkin lah. Dia orang masih orang kata tak boleh lupakan presiden lama dia orang. Sekejap. Mikrofon tak pasang. Ya Allah. Astagfirullahalazim. I hear there's something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess. Sit tight. and then assess. The sit tight part comes first, then you got to digest it. That's the assessment period. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Intermezzo. Kali ini kita akan buat ulasan filem Don't Look Up. Sebuah filem yang ditunggu-tunggu pada 2021 tapi paling dibenci di Amerika lah. Tapi aku suka. Maksudnya kita suka. Kita semua suka. Rasa semua orang Malaysia suka kot. Aku rasa dia punya part suka tu filem ni sebab kebenaran yang dibawa tentang ahli-ahli politik lah yang di dalam tu. Habis-habisan mensatirakan dunia politik atau cara orang berpolitik kan. Menguruskan sesuatu kan. Ya. Dan cerita tu coincide dengan peristiwa ni lah, tragedi banjir kan yang besar yang berlaku pada hujung tahun 2021. So cara pengurusan tu kalau di dunia luar kita melihat ahli-ahli politik sebegitu, dalam filem itulah yang juga digambarkan di Amerika. So dalam arti kata lain kita boleh katakan yang ahli politik ni dekat mana-mana pun sama je lah. Dia punya Haiwan yang sama. oh gitu haiwan. Semua nama je lain. Okay. So sebenarnya tak banyak sangat kita boleh. Sebab dia sebab quite a straightforward punya narration, typical untuk sci-fi typical lah kan, untuk cerita berkenaan dengan end of the day ni. Cuma cara dia meletakkan rempah ratus dari sudut pandangan dia terhadap dunia politik dan juga dunia bukan sekat politik, malah dari segi sudut permainan media, rakyat sendiri yang bagaimana senang terpengaruh, dan cara penerimaan kepada hal-hal yang bersifat fakta kan. Dia mirror juga kepada golongan-golongan so-called anti-establishment in the sense of macam anti-vaccine, you know, that kind of stuff. Sampai walaupun di hadapan mata, yang paling best yang bila boleh buat rapat umum, kemudian komen dekat ke atas. Bila benda tu dah nampak betul-betul depan mata baru percaya yang dia dah tipu lah. Kan, cuma yang kali ni yang perbezaan antara filem-filem Armageddon yang lain, dia kurang tunjuk sisi kekacauan daripada masyarakat lah. Dia lebih banyak tertumpu kepada perbalahan antara yang percaya dengan yang tak percaya. So even yang perkataan Don't Look Up tu pun
diceritakan lah di dalam tu macam mana timbulnya benda tu kan. Tapi daripada segi keseluruhan cerita tu menarik lah untuk ditonton. Sangat menarik. Malah kalau kita ikuti filem-filem Adam McKay, kita tahu apa Adam McKay bukan sahaja dia cuba menumpukan terhadap lakonan komedi atau penyampaian komedi dalam sebuah filem itu, dia juga cuba mencari sisi-sisi lain. Kalau kita tengok macam babak-babak yang dia paparkan dunia yang sedang berubah dan kehidupan yang sehari-harian kan, yang ditampilkan. Jadi dia menyampaikan satu perkara yang agak menarik dalam filem ini bila ditampilkan, sebab dia menunjukkan ini hidup, ini ini orang kata sisi-sisi kehidupan kecil yang kita tak nampak, tapi ini yang kita akan hilang kalau kita masih alpa dengan keadaan yang ada sekarang ini dan tidak orang kata cuba mengubahnya. Dan menariknya Adam McKay menggunakan sisi-sisi walaupun nampak macam kecil kan, snippet ni dia jadi besar dalam filem ni bagi saya lah. Dia jadi sesuatu. Jadi dia tidak lagi orang kata it's a typical doomsday movie, tak. Dia jadi real doomsday, kiamat movie, you know. Dan satu lagi perkara yang aku tak faham kenapa banyak pengkritik bising, tapi aku rasa dia sangat sesuai yang finale dalam filem ni, dia punya pengakhiran, yang mana akhirnya Tuhan atau agama tu penting jugalah dalam perbincangan, dalam persoalan walaupun kalangan atheist. Dan bagi aku itu satu perkara yang kita tak boleh lari lah, mungkin fitrah kita kan. Jadi aku rasa itu satu antara orang kata sisi-sisi bagus yang ditampilkan oleh Adam McKay dalam filem. Adam and Eve punya vibe kan kat hujung tu. Di taman tu. Maksud aku yang Last Supper tu, yang dinner. Last Supper. Last Supper. Yang tu memang jelas lah. Fikir Tuhan lah. Yalah, balik kepada Jesus punya tradition kan. Scene tu sebab dia memang dia daripada kacamata Kristian lah. Tapi scene tu kalau kita nak olah daripada sudut kita, dalam keadaan yang bergejolak macam tu, yang hanya boleh menenang kau hanyalah agama. Kan? Itu point lah yang nak ditunjukkan lah. Kemudian yang berbalik dalam pasal yang Adam and Eve tu, scene tu yang ditunjukkan tu, kalau perasan mana-mana sekalipun filem, bukan semualah, tapi hampir semua filem yang Doomsday ni, Armageddon ni, orang yang kaya kan, orang yang kaya, yang berduit, yang punya kuasa, walaupun dia tak memberi manfaat kepada kehidupan, diorang yang akan selamat. Diorang yang akan berjaya melarikan diri pada itulah, itu yang selalu ditunjukkan lah. So orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang yang sepatutnya diselamatkan, yang bijak, yang perlu untuk membangunkan untuk masa depan tu, diabaikanlah, itu yang ditunjukkanlah. Ya, dengan jelas. Tapi itulah yang menarik tu, walaupun dia orang selamat, tapi adakah keselamatan tu merupakan satu kebahagiaan? Sebab di ujung tu akhirnya takdir itu walaupun mengambil masa beribu-ribu tahun untuk dilangsaikan, akhirnya takdir tetap takdir. Akhirnya perempuan yang bekas Presiden Amerika yang Meryl Streep tu akhirnya mendapatlah takdir yang sebagaimana diramalkan sebelum tu kan. Dan scene yang dia mati tu, actually that part Leonardo DiCaprio tak suka tau. Pasal kan dia situ kan scene nude situ. Kan. So Leonardo DiCaprio dia cakap dia tak suka scene nude Meryl Streep masa tu. Dia tak suka scenes. Okay. Lakonan dalam filem ini juga bagus sebab dia satu ensemble cast kan, lakonan himpunan bintang-bintang besar Hollywood, dan semua menampilkan apa orang kata ke sisi komedi mereka yang masing-masing yang agak bagus. Macam itu aku satu suka Kate Blanchett, aku suka Leonardo. Timothy Chalamet tu pun okey. Tak, dia macam ada orang salah faham lah, mungkin kata tempelan. Takkanlah nak maki Timothy kan dah macam makin menaikkan sekarang kan. So takkan nak bagi peranan tu je, tapi kita kena tengok overall lah. Overall dari segi sudut apa permainan, walaupun peran tu diberi kecil ataupun hanya sekadar cameo saja, tapi selagi mana dia fit to the bigger narration of that particular film, still menyampaikan fungsi. Dia jadi functional lah kat situ. Kalau nak sentuh part yang scene akhir, saya sebenarnya yang hujung tu part tu mungkin kebanyakan orang akan lihat pada dia meninggalkan anak dia kan. Yang situ
Dan kemudian dia mencari mak dia kan. Mam kan. Dia sebenarnya teringat, saya tiba-tiba teringat tau satu satu ayat Al-Quran sebenarnya. Dan dia sejenis satu tafsir yang bila masa saya belajar tu saya baru perasan benda tu. Sebab kalau kita hanya baca terjemahan, kita takkan jumpa benda tu. Iaitu dalam surah Al-Qari'ah, kan Al-Qari'ah kan cerita pasal hari kiamat. Dekat hujung tu dia cerita pasal ayat Quran tu cerita pasal orang yang berat timbangannya dan seumpama kan. Kemudian kat hujung sekali ada cerita pasal neraka kan. Fa ummuhu hawiyah. Dekat situ ayat fa ummuhu tu, kataan kita perasan tak ada kataan nama ummu. Ummu tu adalah ibu. Tapi kalau kita baca terjemahan, dia kata tempat kembalinya adalah hawiyah. Jadi dekat situ, masa saya belajar dengan seorang tok guru lah, dia guru cakap di sini menarik sebab Tuhan tak menggunakan perkataan lain, tapi Tuhan menggunakan perkataan ummu kat situ, mak. Jadi kenapa dia guna perkataan mak? Sebab dia kata ibu itu adalah tempat kita berasal, okey, dan kemudian di hujungnya manusia akan kembali kepada tempat asalnya. Dekat situ. So bila dia sebut, bila kat hujung dalam cerita tu dia sebut mam, dan memang saya tak rasa dia orang mereferensi sebegitu, tapi dari sudut fitrah Al-Quran nak cuba tampilkan betapa di akhirnya manusia tu akan kembali kepada tempat asalnya. Sama juga dalam konteks macam kalau kita tengok banyak cerita-cerita kriminologi atau thriller yang kalau penjenayah tu, kalau dia nak lari, selalunya polis akan cari tempat yang mana mak dia ada kalau mak dia masih hidup. So tu antara psikologi yang orang kata universal psychology lah yang dibina oleh Al-Quran. So dalam konteks ni saya teringat lah ayat tu, dan kita dapat lihat pun dia mencari mak dalam keadaan dunia dah hancur lebur, dah memang sejenis neraka dah bumi tu jadinya kan. So menarik lah dekat situ. Betul lah pasal satu lagi yang hadis Nabi kata pasal bila berlakunya kiamat tu nanti, dahsyatnya kiamat tu sampai kalau ada ibu yang mengandung kan, dia akan terus naikkan anak dia di situ. Kita pun tak perasan. Menunjukkan betapa dahsyatnya. So scene yang dia tinggalkan anak tu boleh juga relate situ lah kan. Dia pun terlupa kan anak dia terlupa kat rumah kan. Ya. So banyaklah cerita-cerita macam ni, depends on kita punya tafsiran. Tapi selalunya kalau yang cerita Armageddon ni aku tengok membuatkan aku bersyukur lah. Ya, kita dalam Islam lah, kita ada pegangan gitu. Jadi filem ni apa-apa pun memang sesuai dan memang syok. Aku surprise dalam filem ni watak Leonardo tu lah. Dia boleh bawa watak ada sense of comedy kat situ dia kan. Sebab selalu banyak serius saya tengok kan. This one a little bit different lah. Yang dia pasal family, tu yang dia gelabah masa interview tu kan. Satu one side yang aku tak pernah tengok lah daripada Leonardo. So dalam ni agak menarik lah. So tapi adakah korang rasa filem ni dia macam tak tahulah dia nak parodi ke atau dia nak spin off ke? Sebab masa yang last kali tu yang anak dia tu selamat lepas tu dia kan sebut I'm the last man on earth. Kan kita ada mini series TV series Last Man on Earth kan. Okay. Boleh jadi spin off atau ni pendapat korang? Tak adalah, itu kiranya macam Omega Man apa tu, buku Richard Matheson yang difilmkan tu. Dia kira macam itu juga. Ada aku dah lupa dah nama. Ini dekat lah. Tapi Omega Man lah yang pernah dihasilkan tu. So biasalah itu semua dalam masih dalam formula atau dalam titik cerita naratif filem-filem yang sebegini lah. Dia masih bercakap benda yang sama. The Last Man on Earth ke, aku tak silap aku nama novel tu. Okay, so setakat ini dulu daripada kami. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi pada video akan datang.